Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 12 akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Analisis Sistem Fonem Bahasa Dusun Lotut. Ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang iaitu Muhammad Syam bin M. Nasir, Nurmaizatul Arfa binti Ahmad Sabri, Esther Sinsang dan Amirul Aizat bin Zulkafli. Sebagai pendahuluan, secara amnya fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Ali Muhammad 2010 menyatakan bahawa fonologi ialah bidang yang mengkaji sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia. Rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang bertutur dalam pelbagai bahasa mengikut kawasan seperti negeri, daerah maupun kampung. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2017, bahasa ialah lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Bahasa Dusun Lotut merupakan satu kelainan bahasa yang terdapat di Sabah, Malaysia. Bahasa Dusun Lotut merupakan salah satu bahasa yang unik dari segi aspek sebutan, kosakata, leksikal, dan tata bahasa, khususnya seperti di daerah Tuaran. Latar belakang, penduduk Sabah adalah terdiri dari berbagai kaum dan bahasa dengan latar belakang masing-masing. Sebahagian daripada kumpulan orang asli di Sabah ialah Dusun Lotut. Lotut merupakan salah satu kumpulan etnik yang tinggal terutamanya di daerah Tuaran dan Telepuk di bahagian pantai barat Sabah. Perkataan Lotut ini adalah mewakili identiti penduduk dan juga kepercayaan mereka. Selain itu, Dusun Lotut ini merupakan salah satu kaum dalam Kadazan Dusun di Sabah. Bahasa Dusun Lotut dipilih sebagai fokus utama kajian kerana bahasa ini dianggap unik dan sesuai untuk dianalisis dan ditranskripsi bagi memahami dengan lebih mendalam tentang cara sebutan sesuatu perkataan bahasa Dusun Lotut. Seterusnya ialah metodologi kajian. Bahagian ini akan menjelaskan cara pengkaji memperoleh maklumat dan menganalisis data. Dalam pemerolehan data, pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan. Kaedah kepustakaan ini merupakan proses merujuk bahan bacaan yang boleh diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan laman web sesawang tertentu untuk mendapatkan maklumat tentang definisi, istilah, konsep-konsep penting dan juga kajian lepas yang berkaitan dengan kajian mengenai Dusun Lotut. Selain itu, pengkaji juga merujuk beberapa jurnal atas talian untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan bahasa Dusun Lotut. Dalam pemerolehan data yang kedua ialah melalui kaedah temu bual. Pengkaji telah menemu bual seorang individu yang berasal dari Tuaran Sabah iaitu Enoch Edmond. Beliau merupakan individu yang berbangsa Dusun Lotut dan beliau kini berumur 22 tahun. Semasa proses menemu bual dijalankan, pengkaji telah menggunakan platform Google Meet. Temu bual telah direkam untuk memudahkan proses menganalisis perbualan temu bual tersebut. Dalam penganalisisan data pula, rekaman temu bual yang telah dilakukan akan ditranskripsi. Dalam bahasa yang dikaji, pengkaji telah membahagikan kepada 3 hasil perbincangan, yaitu yang pertama, analisis bunyi vokal dalam bahasa Dusun Lotut, dan yang kedua, analisis konsonan sengawan dalam bahasa Dusun Lotut, dan yang ketiga adalah analisis diftong dalam bahasa Dusun Lotut. Dan pengkaji juga telah melakukan perbandingan antara bahasa dusun dengan bahasa. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian batasan kajian. Terdapat beberapa batasan dalam menyiapkan tugasan berkumpulan ini. Antaranya adalah dalam tugasan ini hanya mengkaji bahasa dusun dan tidak menjalankan kajian ke atas bahasa-bahasa yang lain.
Kajian ini juga hanya menemubual seorang sahaja peserta kajian dan peserta kajian ini merupakan seorang penduduk tempatan yang berbangsa Dusun Lotut. Dalam kajian ini juga, pengkaji hanya menganalisis 3 dapatan kajian sahaja, iaitu yang pertama, analisis bunyi vokal dalam bahasa dusun, yang kedua, analisis konsonan sengau dalam bahasa dusun, dan yang ketiga adalah analisis diftong dalam bahasa dusun. Bagi analisis bunyi vokal, pengkaji hanya mengkaji vokal O yang disebabkan kebanyakan bahasa Melayu baku apabila ditukarkan kepada bahasa dusun berlaku perubahan perkataan dan kebanyakannya menghasilkan vokal O. Bagi analisis konsonan sengawan pula, pengkaji hanya mengkaji konsonan sengawan ne, me, nge dan nye. Manakala di analisis diftong, pengkaji hanya mengkaji 3 diftong sahaja, iaitu I, au dan oi. Selain itu, semasa melakukan kajian ini, proses menemu bual hanya boleh dilakukan secara atas talian kerana wabak pandemik yang berlaku. Oleh itu, sebarang aktiviti bersemuka tidak dapat dilakukan. Kami hanya menemu bual peserta kajian dengan menggunakan platform Google Meet dan aplikasi WhatsApp. Namun begitu, penggunaan Google Meet dan WhatsApp ini agak kurang memuaskan disebabkan oleh masalah rakaian internet yang kurang stabil, dan ini menyukarkan proses menembual tersebut dan proses pembincangan antara ahli kumpulan kami. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian definisi. Dalam bahagian ini saya akan memberi definisi tentang fonologi berdasarkan pandangan tokoh-tokoh yang telah kami pilih. Yang pertama sekali ialah Bloomfield pada tahun 1992. Dia menyatakan bahawa fonologi ini bermaksud bidang yang mengkaji bunyi bahasa, iaitu bererti melibatkan pertimbangan makna. Seterusnya ialah Siti Hajar Abdul Aziz tahun 2011 menyatakan bahawa fonologi ialah kajian mengenai sistem bahasa yang berkaitan dengan senarai bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi tersebut, serta peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut berhubung antara satu sama lain. Menurut Abdullah Hasan pada tahun 2007 pula, menyatakan bahawa fonologi ialah bunyi-bunyi bahasa bagi membuat sesebuah deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa, membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. Saya Anwar Aizat bin Zulkafli akan membentangkan bahagian dapatan kajian yang pertama, iaitu analisis bunyi vokal bahasa Dusun Lotut. Secara umumnya, bahasa Dusun Lotut menggunakan fonem vokal yang sama seperti bahasa Melayu baku, iaitu A, E, I, O, U, dan bunyi vokal A, E, I, O, U dan E. Cara membunyikan vokal-vokal ini juga sama seperti dalam bahasa Melayu baku. Jadual menunjukkan analisis bunyi vokal yang terdapat dalam bahasa Dusun Lotut. Yang pertama ialah bunyi vokal depan luas A. Contoh dalam bahasa Dusun Lotut seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Vokal A pada awal kata terdapat dalam perkataan apat yang bermaksud 4 dan perkataan aso yang bermaksud kosong. Bunyi vokal A pada tengah pula terdapat dalam perkataan sawat yang bermaksud atas dan pada akhir kata seperti dalam perkataan kadar yang bermaksud jangan. Seterusnya, bunyi vokal depan separuh sempit A. Dalam bahasa Dusun Lotut, tidak banyak perkataan yang menggunakan bunyi vokal ini. Berdasarkan kajian kami, hanya satu perkataan yang kami perolehi mengandungi vokal A pada akhir kata, iaitu Mirae yang bermaksud bercinta. Seterusnya, vokal depan sempit I. Berdasarkan kajian kami, terdapat beberapa perkataan yang mengandungi bunyi vokal ini dalam bahasa Dusun Lotut. Contohnya, bunyi vokal I pada awal kata dalam perkataan Ika yang bermaksud awak. Contoh pada tengah kata pada perkataan risun yang bermaksud asap, dan pada akhir kata seperti dalam perkataan monusi yang bermaksud mencuci. Berdasarkan kajian, didapati bahasa Dusun Lotut paling banyak menggunakan bunyi vokal belakang separuh sempit O dalam perkataannya. Contoh yang terdapat pada awal kata perkataan onom yang bermaksud enam dan perkataan onsom yang bermaksud asam. Vokal O pada tengah kata pula seperti yang terdapat dalam perkataan lopot yang bermaksud balut dan pada akhir kata seperti dalam perkataan ginawo yang bermaksud hati. Seterusnya, bunyi vokal belakang sempit U. Berdasarkan kajian, tiada perkataan dalam bahasa Dusun Lotut yang mengandungi bunyi vokal U pada awal kata.
Kajian kami hanya mendapati bunyi vokal U pada tengah dan akhir kata, seperti dalam perkataan manul yang bermaksud asap dan perkataan limpuju yang bermaksud busut. Berdasarkan kajian, hanya terdapat satu sahaja perkataan dalam bahasa Dusun Lutut yang mengandungi vokal tengah E, iaitu perkataan tendaha yang bermaksud jantan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian dapatan kami yang kedua, iaitu analisis perbandingan antara bunyi sengau dalam bahasa dusun dengan bahasa Melayu baku. Seperti yang kita tahu, terdapat 4 fonem sengau dalam bahasa Melayu, iaitu me, ne, nge dan nye, iaitu m, n, ny dan ng. Dalam analisis yang kami lakukan, hanya 3 jenis bunyi sengau sahaja yang akan kami analisis, iaitu me, ne dan nge. Hal ini disebabkan tiada perkataan bunyi sengau nye yang disebutkan oleh responden semasa temu bual dijalankan. Seterusnya, saya akan menerangkan cara penghasilan bunyi sengau, iaitu fonem me, ne, nge dan nye. Seperti yang kita lihat pada jadual, hampir keseluruhan cara penghasilan bunyi bagi fonem-fonem tersebut adalah sama. Namun terdapat perkara yang membezakan dalam penghasilan bunyi tersebut, yaitu alat artikulasi yang digunakan dalam penghasilan bunyi. Sebagai contoh, me yang menggunakan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas, ne yang menggunakan hujung lidah dirapatkan ke gigi gusi, nge yang menggunakan belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut, dan nye yang menggunakan depan lidah dirapatkan ke lelangit keras. Setelah itu, setiap cara penghasilan bunyi bagi fonem-fonem tersebut adalah sama, yaitu lelangit lembut dalam keadaan biasa dan tidak dinaikkan ke belakang rongga tekak, udara yang dikeluarkan dari paru-paru terus melalui rongga hidung, pita suara digetarkan, dan lalu terhasillah bunyi-bunyi fonem tersebut. Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh bahasa dusun yang mempunyai bunyi sengau. Melalui analisis yang telah kami jalankan, kami dapati bahawa banyak perkataan bahasa Melayu yang berubah menjadi bunyi sengau jika disebut dalam bahasa dusun. Sebagai contoh, fonem me, iaitu magakun, bermaksud mengaku, aralum yang bermaksud dalam, dan otomo yang bermaksud hijau. Bagi fonem ne pula, naka ana yang bermaksud mendapat, ropuan bermaksud dapur, dan ginawo bermaksud hati. Okey sekali, fonem sengau nge pula iaitu mengangkat yang bermaksud angkat, poin kuro yang bermaksud bagaimana, dan golong yang bermaksud gelang. Jika dilihat dalam jadual tersebut, dapat kita simpulkan bahawa banyak perkataan yang berubah menjadi bunyi sengau jika disebut dalam bahasa dusun. Selain itu, terdapat juga perkataan bahasa Melayu baku yang masih dikekalkan dan menggugurkan huruf jika disebut dalam bahasa dusun. Sebagai contoh, perkataan bahasa Melayu angkat yang berubah menjadi mangakat, dan perkataan golong yang berubah menjadi gelang. Berikut contoh lain perkataan sengau dalam bahasa dusun yang telah kami dapati melalui dialog temu bual. Yang pertama sekali, fonem me, iaitu gumia, tambalut, osomok, mombo, dan mimboros. Fonem ne, tuni, nohadan, onom, sunsuvon, dan linsau. Fonem nge pula, tabang, mongia, osonong, munung, dan ngoyo. Seterusnya, saya akan membentangkan bunyi diftong dalam bahasa dusun. Semasa menganalisis perkataan bahasa dusun yang diperolehi, kami dapati bahawa berlaku perubahan perkataan dari bahasa Melayu baku ke bahasa dusun. Terdapat beberapa perkataan dari bahasa Melayu baku apabila ia diterjemahkan kepada bahasa dusun, ia menghasilkan perkataan baru yang mempunyai diftong. Terdapat beberapa contoh perkataan yang boleh saya senaraikan. Yang pertama adalah membuai yang bermaksud mengayun. Seterusnya perkataan ponimbau yang bermaksud gayung, dan popoloroi yang bermaksud menghulurkan. Seterusnya, semasa proses menganalisis perkataan bahasa dusun yang telah diperolehi, kami dapati juga terdapat beberapa perkataan bahasa dusun yang mengalami diftong sebanyak 2 kali dalam satu perkataan tersebut. Jenis diftong yang kebanyakannya berlaku adalah diftong oi dan au dalam satu perkataan tersebut. Antara contoh yang boleh saya senaraikan adalah poin
latau yang bermaksud terapung. Yang kedua adalah point rikau yang bermaksud duduk. Berdasarkan analisis yang didapati ini, kami mendapati bahawa masyarakat dusun ini sememangnya banyak menggunakan diftong dalam pertuturan harian mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan cara penghasilan bunyi fonem diftong. Diftong yang pertama adalah diftong I. Depan lidah dinaikkan ke arah lelangit keras untuk menghasilkan bunyi vokal A. Kemudian, lidah digeluncurkan dengan pantas ke arah penghasilan vokal I tetapi tidak setinggi semasa menghasilkan vokal I. Hujung lidah pula berada di belakang gigi bawah dan langit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Keadaan ini menyebabkan pita suara bergetar dan bibir dalam keadaan tidak dibundarkan. Seterusnya, cara penghasilan bunyi fonem diftong AU. Depan lidah dinaikkan ke arah lelangit keras untuk menghasilkan vokal A. Kemudian, lidah digeluncurkan ke arah penghasilan vokal belakang sempit U tetapi tidak dengan sepenuhnya. Seterusnya, lelangit lembut dinaikkan dan keadaan bibir tidak dibundarkan semasa menyebut vokal A namun mengalami pembundaran apabila menyebut vokal U dan keadaan ini menyebabkan pita suara bergetar. Yang terakhir adalah fonem diftong OI. Belakang lidah dinaikkan ke arah lelangit lembut untuk menghasilkan vokal O. Lidah dengan cepat digeluncurkan ke arah penghasilan vokal depan sempit I tetapi tidak dengan sepenuhnya. Lelangit lembut akan dinaikkan dan keadaan bibir menjadi bundar apabila menyebut vokal O namun menjadi terhampa apabila menyebut vokal I dan keadaan ini juga akan menyebabkan pita suara bergetar. Seterusnya di sini saya dapat senaraikan beberapa contoh perkataan yang mempunyai fonem diftong. Diftong yang terlibat adalah diftong I, AU dan OI. Bagi diftong I, contoh perkataannya adalah wantai, dalam bahasa Melayu bakunya adalah bangkai. Seterusnya adalah tutudai yang bermaksud bakar. Bagi diftong AU, contoh perkataannya adalah monakau yang bermaksud mencuri. Seterusnya adalah mulau yang bermaksud gila. Diftong yang terakhir adalah diftong oi. Bagi perkataan soira bermaksud bila. Seterusnya adalah perkataan momonsoi yang bermaksud membuat. Kesimpulannya, bahasa Dusun Lutut menggunakan bunyi vokal dan konsonan yang sama dengan bahasa Melayu baku, tetapi hampir kesemua perkataan dalam bahasa Dusun Lutut berbeza dengan bahasa Melayu baku. Contohnya, perkataan bangun disebut posik dalam bahasa Dusun Lutut dan perkataan kejar disebut momogusa. Sesetengah perkataan mengalami penambahan atau penggantian fonem, contohnya perkataan abang menjadi tabang dan perkataan bapa menjadi yapa. Bahasa merupakan sesuatu yang penting dan perlu diberi penekanan. Setiap bahasa di dunia ini memiliki ciri-ciri uniknya dan sejarah tersendiri. Kajian ini dijalankan bertujuan menyebarkan dan berkongsi tentang bahasa ini yang tidak diketahui ramai. Dalam memartabatkan bahasa Melayu, bahasa-bahasa peribumi lain juga haruslah dipelajari dan diiktiraf kerana bahasa-bahasa ini merupakan khazanah pada bangsa. Sekian, terima kasih.